Pelajaran Usuluddin tingkatan 3, bab hadis pelajaran yang pertama. Diambil daripada ayat surah Al-Baqarah bermula dari ayat 44 hingga ayat 46. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang bermaksud, patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedang kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah, tidakkah kamu berakal? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang. Dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, iaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita sentuh berkaitan dengan ma'anil kalimat, iaitu bil birri jami'ul a'mal al khair wa ta'ah, yang bermaksud berkaitan dengan amalan baik dan taat. Yang kedua, bis sabri habsun nafsi ala ma takrihu, iaitu menahan diri daripada perkara yang tidak disukai. Yang ketiga, al-khashi'in as-sakinina ila ta'ah, diam dalam ketaatan. Dan yang keempat, yazunnun yastaikinuna wa ya'takiduna, iaitu berkeyakinan ataupun menyangka. Syarahul ayat ijmalan, huraian ayat secara umum. Zakarullah qissatu ru'usa il yahudi faqala kaifa yaliku bikum ya ma'syara ahlil kitab wa antum ta'muruna an-nasa bi'a'malil khair wa tatrukuna anfusakum. Iaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah orang Yahudi dengan berkata, bagaimana layak bagi kamu wahai ahli kitab ketika kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan tetapi kamu tidak melakukannya. Summa ya'muru abadahu fima yu'ammiluna min khairid dunya wal akhirah bil isti'anati bis sabri was salah. Dan kemudian Allah menyuruh hambanya hendaklah melakukan kebaikan yang mengkehendakkan kebaikan di dunia dan di akhirat dengan meminta pertolongan dengan sabar dan mendirikan solat. Sababun nuzul, sebab diturunnya ayat yang ke-44 ni, nazalat hazihil ayat fil ulama'il yahud, diturunkan ayat ini kepada ulama-ulama Yahudi. Iza sa'alahum an amri Muhammadin, ketika ditanya tentang apa yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala al ulama ul yahud, maka berkata ulama Yahudi itu, usbut ala dinihi, dan dia kata tetaplah dalam agama kamu, lianna amarahu haqqun wa qawluhu sidqun, kerana apa yang disuruh oleh Muhammad itu adalah benar dan kata-katanya adalah benar. Kemudian mafhum bil birri, iaitu
definisi ataupun maksud melakukan kebaikan. Al-birru huwa ma atma'annat ilaihi nafsaka, iaitu melakukan kebaikan adalah apa yang memberi ketenangan kepada jiwa. Kemudian sifatil muslim, sifat sebahagian daripada sifat orang Islam. Yang pertama, al-muslimu da'iyan ilal birri wal amilu bihi, iaitu orang Islam mengajak kepada melakukan kebaikan dan mengamalkannya. Yang kedua, qudwatul linnas qaulan wa fi'lan, iaitu mengajar manusia untuk melakukan kebaikan daripada sudut percakapan maupun perbuatan. Yang ketiga, amiron bil ma'ruf wa nahiyan anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Seterusnya, ma makna as-sabru, apakah yang dimaksudkan dengan sabar, iaitu huwa habsun nafsi ala ma takruhi, iaitu menahan diri daripada perkara yang kita tidak sukai. Okey, seterusnya aujahus sabri, iaitu kategori sabar. Yang pertama, as-sabru ala syiddati wal musibah, iaitu bersabar dengan kesusahan dan musibah. Yang kedua, as-sabru ala ta'ah, bersabar dalam melakukan ketaatan. Dan yang ketiga, as-sabru anil maksiyah, iaitu bersabar daripada maksiat. Okey, dan yang terakhir, ma yu'khazu minal ayat, apa yang boleh diambil daripada ayat ini ataupun pengajaran ayat. Iaitu yang pertama, wujubu bayanil haqqi wa hurmatu kitmanihi, iaitu keperluan untuk menjelaskan kebenaran dan menjauhi larangan. Yang kedua, wujubul wafa'i bil ahdi, iaitu kewajipan berpegang kepada janji. Dan yang ketiga, hurmatun khaltil haqqi bil batil, larangan mencampurkan perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Secara ringkasnya, pelajaran kali ini kita menyebut tentang kerugian bagi orang-orang Yahudi yang mana mereka tahu tentang kebenaran apa yang diseru oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak membuatnya. Dan yang kedua, Allah memberitahu kepada kita bahawa ada dua cara untuk meminta pertolongan kepadanya, iaitu dengan solat dan bersabar. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.